Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insyaallah hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita dalam bab yang sama, yaitulah bab 17, rukhsah anugerah Allah Subhanahu wa taala, unit yang ketiga, salat ketika sakit. Pendidikan Islam tingkatan 2 pada muka surat 122. Jadi semua murid sila pastikan Anda menumpukan perhatian ketika Ustadz memberikan penerangan. Baik, seterusnya kita pergi kepada objektif pembelajaran. Apa yang akan Anda belajar pada hari ini? Yang pertama, maksud sholat ketika sakit. Seterusnya, cara sholat ketika sakit, yaitulah sholat berdiri, sholat duduk, sholat mengiring, dan sholat menelentang. Jadi inilah yang akan kita belajar pada unit ini. Baik, seterusnya kita pergi kepada maksud sholat ketika sakit. Sholat yang dilaksanakan oleh pesakit yang tidak dapat menyempurnakan sebahagian rukun sholat dengan sempurna. Jadi disebabkan pesakit ini dia tidak mampu menyempurnakan sebahagian rukun sholat dengan sempurna, maka mereka akan sholat dengan sholat tertentulah, bukan sebagaimana kita sholat seperti biasa. Oke. Sholat ketika sakit boleh dilaksanakan mengikut kemampuan. Hadis riwayat Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa beliau menghidap penyakit basir, lalu bertanya kepada Nabi SAW tentang cara sholat. Jadi di zaman Nabi ada seorang sahabat namanya Imran bin Husain radhiyallahu anhu, yang mana beliau menghidap penyakit basir. Penyakit basir ini penyakit yang ada pada bahagian dubur lah, dan penyakit ini menyebabkan kita tidak selesa duduk dan sakit pada bahagian dubur. Maka sahabat ini bertanya pada Nabi tentang cara solatnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin." Maksudnya, salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan duduk. Jika masih tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan mengiring. Jadi hadis ini memberi keringanan kepada sahabat ini, sama ada salat berdiri, duduk, ataupun mengiring. Mengikut kepada situasinya lah, ataupun mengikut kepada kemampuannya. Baik, kita pergi kepada cara salat ketika sakit. Cara salat ketika sakit ada 4. Salat berdiri, salat duduk, salat menelentang, dan salat mengiring. Baik, kita pergi yang pertama. Salat berdiri. Contohlah seorang lelaki yang mana dia kemalangan menyebabkan kakinya patah dan kakinya pula disemen. Jadi lelaki ini tidak mampu untuk duduk disebabkan keadaannya itulah. Maka di sini ada cara khusus kepada dia untuk sholat. Itulah sholat dengan cara berdiri. Baik, kita tengok sebelah kiri atas. Berdiri adalah rukun sholat fardu. Tidak sah sholat secara duduk bagi orang yang mampu berdiri. Jadi lelaki yang sakit tadi, accident tadi, dia mesti sholat dalam keadaan berdiri jika dia mampu. Baik, ketika takbiratul ihram, apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, bacaan Al-Fatihah, i'tidal, dan salam disempurnakan seperti biasa, macam biasa kita salat. Baik, ketika ruku, apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, sempurnakan seperti biasa jika mampu. Kalau mampu, buat macam biasa. Tapi tengok yang kedua, jika tidak mampu, maka dilaksanakan secara menundukkan badan sehingga dua tangan dapat mencapai kedua-dua lutut. Jika tidak mampu, boleh dilakukan dengan isyarat kepala. Maksudnya dia tidak mampu untuk ruku,
teruskan berdiri dan gunakan kepala sebagai isyarat. Baik, jika dengan kepala juga tidak mampu, boleh dilakukan dengan isyarat mata. Jadi masih berdiri dan melihat kepada arah kiblat, arah tempat sujud, lalu menggunakan mata sebagai isyarat. Oke, yang kelima, jika masih lagi tidak mampu, boleh dilakukan dengan isyarat hati. Oke, berdiri dan sholat menggunakan isyarat hati. Baik, ketika sujud, apa yang perlu dilakukan? Disempurnakan seperti biasa jika mampu. Oke, jika tidak mampu, dilaksanakan dengan menundukkan badan melebihi kadar ruku dan menghampirkan dahi semampunya ke tempat sujud, sama ada secara berdiri ataupun duduk. Oke, yang ketiga, jika tidak mampu menundukkan badan, boleh dilakukan dengan isyarat mata ataupun isyarat hati. Oke, yang keempat, ketika mana duduk antara dua sujud, apa yang perlu dilakukan? Dilaksanakan secara berdiri bagi yang berdiri, atau duduk di antara dua sujud yang biasa bagi yang duduk, atau duduk ikut kemampuan, contohnya bersila. Oke, dalam keadaan ini kita kena buat duduk antara dua sujud ikut kemampuan ketika itu. Baik, yang seterusnya yang kelima, tasyahud akhir, tahiyat akhir. Jika tidak mampu duduk tasyahud, boleh dilakukan mengikut kemampuan. Jadi dalam keadaan lelaki tadi yang eksiden ini, maka dia kena buat tasyahud akhir ataupun tahiyat akhir dalam keadaan berdirilah. Baik, seterusnya kita pergi kepada yang kedua, solat duduk. Contoh yang sama, itulah seorang lelaki kemalangan, menyebabkan kakinya patah dan tidak boleh berdiri sama sekali. Yang dia boleh buat hanya duduk sahaja. Untuk masalah seperti ini pun ada cara solatnya. Maka cara solatnya ada 4. Oke, solat secara duduk boleh dilaksanakan mengikut kemampuan seperti berikut. Ada 4 pilihan ikut kemampuan. Yang pertama, duduk iftirashi, itulah duduk antara dua sujud, ataupun duduk dalam keadaan kaki berlunjur ke arah kiblat, ataupun duduk di atas kursi atau di tepi katil, ataupun duduk dalam keadaan bersila, atau cara lain mengikut kemampuan. Jadi inilah cara pilihan bagi solat ketika duduk. Baik, ketika salat duduk, apa yang perlu dilakukan? Kita tengok yang pertama, mulakan salat dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, boleh mula duduk ikut kemampuan. Jadi untuk masalah ni, masalah lelaki tadi, dia kena terus salat secara duduklah, sebab dia tidak mampu untuk berdiri. Yang kedua, kecuali kalau dia ada kemampuan, dia kena berdirilah. Yang kedua, takbiratul ihram. Apa yang perlu dilakukan? Bacaan Al-Fatihah, iktidal, duduk antara dua sujud, dan duduk tasyahud dilaksanakan dalam keadaan badan tegak. Oke, tengok gambar di sebelah kanan. Seterusnya, yang ketiga, dilaksanakan dengan menundukkan badan sehingga dahi setentang dengan tempat sujud. Oke, ketika ruku, badan rendahkan sedikit setentang dengan tempat sujud. Jika tidak mampu, sekurang-kurangnya kedudukan dahi melepasi paras lutut. Namun jika tidak mampu, tundukkan badan sekadar kemampuan, sekadar mampu sahaja. Baik, yang keempat, ketika sujud apa yang perlu dilakukan? Dilaksanakan dengan sujud seperti biasa jika mampu. Yang kedua, jika tidak mampu, sekurang-kurangnya tundukkan badan lebih rendah berbanding bahu, berbanding ruku. Dan yang ketiga, jika tidak mampu, tundukkan sekadarnya sebagaimana dalam gambar lah. Ini pun kita ikut kemampuan juga. Baik, yang terakhir, tasyahud akhir, iaitulah tahiyat akhir, sunnah duduk secara tawarruk, iaitulah seperti biasa, yaitu cara tahiyat akhir yang biasa. Itu adalah sunnah untuk kita buat. Jika tidak mampu, duduklah mengikut kemampuan. Jadi begitulah cara salat ketika duduk. Baik, seterusnya kita pergi kepada yang ketiga,
solat mengiring. Okey, untuk solat mengiring kita boleh tengok gambar di sana. Begitulah gambar ataupun cara bagaimana mengiring solat ketika mengiring. Baik, kita tengok yang pertama. Pesakit mengiringkan badannya di atas rusuk kanan. Okey. Jika tidak mampu, boleh mengiring di atas rusuk kiri. Muka dan dada dihadapkan ke arah kiblat. Jadi kena dahulukan sebelah kanan, rusuk kanan dahulu. Jika tidak mampu, sakit dan sebagainya, boleh mengiring di atas rusuk kiri. Baik, yang kedua, pesakit mengiring ketika bacaan Al-Fatihah. Maksudnya kita mengerjakan solat ini semuanya dalam keadaan seperti ini, iaitulah mengiring. Pesakit mengiring ketika bacaan Al-Fatihah, i'tidal, duduk antara dua sujud dan duduk tasyahud. Yang ketiga, rukuk dilaksanakan dengan menundukkan sedikit kepala. Okey, tengok gambar dan anak panah tersebut. Okey, anak panah dia tunjuk ke bawah, maksudnya rukuk dilaksanakan dengan menundukkan sedikit kepala. Yang keempat, sujud dilaksanakan dengan menundukkan kepala melebihi kadar rukuk. Jika tidak mampu, tunduklah sekadar kemampuan. Okey. Yang kelima, jika tidak mampu menundukkan kepala, gunakan isyarat mata. Jika tidak mampu, lakukanlah solat di dalam hati. Jadi begitulah cara bagaimana solat mengiring. Baik, kita pergi kepada yang berikutnya. Baik, seterusnya yang keempat, solat menelentang. Solat menelentang bermaksud pesakit menelentang. Okey. Kepala diangkat sedikit agar mukanya dapat menghadap kiblat. Kaki juga melenjur ke arah kiblat. Macam posisi kita tidurlah. Itulah muka, kaki mengarah ke kiblat, dan muka diangkat sedikit menghadap ke kiblat. Baik, untuk solat menelentang ada dua pilihan, iaitulah solat dengan menggunakan isyarat kepala dan juga menggunakan isyarat mata. Baik, kita pergi kepada solat dilakukan dengan isyarat kepala. Macam mana cara dia? Caranya adalah rukuk dilakukan dengan menundukkan sedikit kepala. Kepala kena tunduk sedikit. Sujud dilakukan dengan menundukkan kepala melebihi kadar rukuk. Okey, maksudnya tunduk melebihi daripada rukuk tadi. Itu adalah isyarat kepala. Untuk solat dilakukan dengan isyarat mata pula, caranya rukuk dilakukan dengan menutup separuh kelopak mata. Maksudnya kita solat menggunakan kelopak mata sahaja. Okey. Sujud dilakukan dengan memejamkan seluruh kelopak mata. Bila mana sujud, kelopak mata ini kita pejam semuanya. Seluruh kelopak mata. Dan jika tidak mampu, lakukanlah dalam hati. Jadi di bawah ini adalah contoh bagaimana isyarat mata ketika takbiratul ihram. Tengok pada gambar. Okey, yang kedua isyarat mata ketika rukuk, itulah kelopak mata dipejamkan sedikit. Seterusnya yang ketiga isyarat mata ketika sujud, iaitulah kelopak mata dipejamkan seluruhnya. Jadi seperti itulah cara-cara kita melaksanakan solat dalam keadaan menelentang. Murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila kita melihat tentang cara solat ketika duduk, ketika berdiri, ketika mengiring, ketika menelentang, menunjukkan bahwasanya dalam setiap keadaan sekalipun agama kita menerangkan bagaimana untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana untuk melaksanakan amanah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan solat ini sangat-sangatlah penting dan menjadi kewajiban kita untuk menjaganya setiap hari. Sebab amalan inilah yang sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya,
Yang mana amalan inilah, amalan solat inilah amalan yang pertama sekali akan Allah Subhanahu wa taala hisab, akan Allah Subhanahu wa taala semak daripada diri kita, sama ada kita jaga ataupun tidak. Jadi marilah kita bersama-sama menjaga solat walaupun dimanapun kita berada dan dalam situasi apapun kita berada, supaya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa mendapat rahmat dan perlindungannya insyaallah. Jadi insyaallah ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.